COVID ni dia antara orang lihat atau tidak dengan mata kepala sendiri, dan bagi yang belum terkena, yang belum terkena dia rasa benda ni tak ada apa-apa. Mungkin hanyalah momokan daripada setengah pihak untuk kononnya lah, untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa aspek. Wallahu a'lam, kita tak tahu sama ada ekonomi, politik dan sosial. Tapi kita di pihak yang kita katakan yang merawat pesakit-pesakit ini, kalau kita bawa topik bahana COVID mitos atau realiti ni, saya rasa nak tendang je siapa cakap COVID ni mitos, sebab penyakit ni memang real, memang betul, dan bila kita merawat pesakit, walaupun saya di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang berkhidmat di Sultan Ahmad Shah Medical Center, walaupun kami bukanlah sebagai pusat rawatan utama pesakit COVID, tetapi kami terlibat menerima pesakit-pesakit disebabkan jumlah kes yang ramai. Jadi kami tak ada pilihan, kami terpaksa juga merawat. Dan macam seperti mana pengerusi majlis perkenalkan tadi, isteri saya pun memang berkhidmat di HTA. Memang kalau kami balik rumah tu duk cerita pasal ICU dululah, macam-macam dulu sebelum duk cerita anak-anak ni. Jadi perkembangan harian tu memang kita update. Sebab kalau HTA tak dapat tampung, memang hantar ke UIA. Itulah kita ni bekerja sebagai satu pasukan, dan kita juga cakna dengan kes-kes yang berlaku di dalam negara kita. Jadi kalau para pendengar sekalian ingin mengetahui lah, maksudnya COVID ni sebenarnya kalau kita baca hari-hari dalam surat khabar, sebenarnya orang ni dah faham dah apa benda. Kita kata coronavirus, kenapa coronavirus, bagaimana dia menjangkiti orang lain, berapa lama tempoh untuk kita nampak tanda-tandanya sebelum daripada tempoh dia kontak dengan pesakit sampai dia ada simptom, dan apabila dia ada simptom, apa yang terjadi maksudnya ada yang tidak ada simptom tapi membawa kuman tersebut, virus ini, ada yang bergejala, yang kita katakan sebagai kategori 2 lah, yang kategori 1 tadi tidak ada gejala, kemudian kategori 3 ni ada jangkitan paru-paru, jadi yang 1, 2, 3 ni kalau kita pantau, insyaAllah tak ada apa-apa, dan majoriti pun pesakit berada dalam kelompok ini. Tapi yang menyulitkan keadaan apabila pesakit ni jatuh ke kategori 4 dan 5, iaitu memerlukan rawatan oksigen dan seterusnya bantuan pernafasan, termasuklah intubasi, yang kita kata masuk tube dalam tekak, tekak kemudian ke salur pernafasan. Kalau kita tengok di media sosial sekarang ni, apa saja yang doktor buat yang ada di hospital, intubasi pun orang pelekehkan. Dia kata, intubasi ni memang mati. Sebenarnya kita nak elakkan atau kurangkan risiko kematian. Sebab apabila jangkitan COVID ni berlaku dengan radang paru-paru yang memerlukan oksigen, pesakit tidak rasa perlu untuk bernafas dengan laju pada peringkat awalnya, walaupun dengan tahap oksigen yang rendah. Kalau kita belajar fisiologi berkenaan fungsi organ, badan kita ni, organ kita memerlukan tahap oksigen yang tertentu. Apabila tahap terlampau rendah, maknanya badan kita kekurangan oksigen, dan beban itu akan tertanggung oleh organ-organ di dalam badan, dan jika berpanjangan menyebabkan kegagalan. Disebabkan itulah sakit datang dengan serangan jantung, stroke, kegagalan buah pinggang, dan organ-organ lain lah, termasuk hati dan juga paru-paru sendirilah. Jadi bila kita terlambat datang dengan keadaan yang teruk, maka dekat situ kita secara rawatannya, pilihan yang kita ada agak terhad, terutama sekali yang datang dengan keadaan teruk. Dan satu lagi saya ingin tarik perhatian, sejak daripada seminggu, 10 hari lepas, peningkatan kes-kes yang kita kata brought in dead, datang dah mati dah, untuk peresah, dan kita confirm dengan swab positif. Jadi kes-kes semacam ni kalau meningkat, kita tak tahulah, maksudnya
kalau boleh kita nak elakkan, ya. Sebab itulah kerajaan berusaha untuk menangani virus COVID ni dengan begitu teliti sekali lah. Jadi kita yang bekerja di hospital dan ICU ada peranan masing-masing, dan di peringkat pejabat kesihatan, daerah, negeri dan juga di Kementerian Kesihatan sendiri, semua cuba memainkan peranan lah. Jadi saya rasa cukup itu sajalah untuk setakat ini untuk membuka minda lah, insyaAllah, apa yang berlaku di Pahang. Okay, untuk pengetahuan pendengar juga, masa awal-awal PKP dilaksanakan pada 18 Mac 2020 dulu, pesakit pertama ICU tu datang dari UIA. UIA kita hantar ke HT. Jadi memang peringkat awal ni memang di UIA ni banyak kita hadapilah kes-kes COVID ICU, dan even sekarang pun, hari ni pun kita masih ada pesakit di ICU COVID UIA yang rawatan untuk COVID. Baik. Terima kasih Doktor atas jawapan yang tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kalau kita letih duduk di rumah, hari ni kalau kita mengeluh yang kita ni duduk di rumah, kerja tak buat apa, work from home, tapi hari ni doktor kita frontliner yang mana tak boleh nak cakap perkataan letih sebab tanggungjawab. Tak boleh nak keluarkan perkataan mengeluh sebab nak menguruskan. Itulah orang kata, doktor tu nak bagi apa, nak bagi baik tidur tu nak bagi mati. Tak, maknanya siapa yang nak bagi kematian kepada seseorang kan. Jadi terima kasih doktor atas penjelasan yang jelas tadi. Jadi kita terus kepada ahli panel yang kedua, Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz seorang bekas pengidap penyakit COVID. Tahap pertama Ustaz? Tahap pertama, Alhamdulillah. Tahap pertama tu pun dah debol Ustaz dah? Betul. Sekejap lagi, Ustaz boleh tak Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz, perasaan permulaan bila tahu jadi C1 kontak rapat yang pertama, dan pengalaman tu, lepas tu dapat tahu pula positif. Allah, benda rasa. Sila Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu nak tanya audio clear ya? Clear. Okey, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Saudara Wan Hafizul, ataupun lebih mesra dengan nama Ustaz Pijo. Ustaz Pijo kita orang kuat GPMS dan juga Majlis Belia Negeri Pahang yang juga merupakan setiau seragong Majlis Belia Negeri Pahang. Tahniah Saudara Wan Pijo atas pelantikan yang saya kira baru lagi. Tahniah dan takziah. Baik, semoga mudah-mudahan dapat menjalankan amanah dengan baik. Baik, yang juga saya hormati rakan-rakan ahli panel yang berbahagia, Associate Profesor Dr. Nazhan Afif yang juga merupakan pakar bius dan rawatan rapi Sultan Ahmad Shah Medical Center IIUM ataupun UIA Kuantan, dan juga sahabat yang baru saya kenali. Saya pun tak tahu juga yang Ustaz Undertaker ni junior saya di Kolej Universiti Islam Pahang. Yang berbahagia Ustaz Rafi Zainal yang juga merupakan pengurusi skuad pengurusan jenazah Malaysia SPJM. Baik, sebelum kita pergi kepada menjawab persoalan saudara Pijo tadi, saya nak mengambil kesempatan di sini ya Ustaz Pijo untuk saya merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih saya kepada skuad pengurusan jenazah Malaysia, khususnya daripada negeri Pahang yang dikelolakan oleh Tuan Yusri, kerana banyak membantu pejabat agama Islam daerah Kuantan dalam menguruskan jenazah-jenazah, khususnya jenazah tanpa waris, jenazah mu'allaf dan perkara-perkara seumpamanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, saya nak kredit sikit pada Tuan Yusri ni, walaupun beliau daripada Bera, Pahang, ada kes kat Kuantan, dalam tempoh 2 jam sanggup datang ke Kuantan untuk menguruskan jenazah yang sedia ada di daerah Kuantan ini. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada SPJM, khususnya negeri Pahang dan umumnya untuk SPJM semua negeri insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para pelayar Facebook, tak kira daripada medium Fikrah Pahang ataupun Majlis Belia Negeri Pahang, daripada Pahang FM dan juga mana-mana saja Facebook yang sedang dilayari sekarang ini. Alhamdulillah, seperti mana yang telah dinyatakan oleh saudara moderator kita tadi, saya pada 14 Mei tahun 2021 disahkan positif COVID-19 hasil saringan swab test pada 11 Mei tahun 2021,
disebabkan oleh kerana saya disyaki kontak rapat lah kepada salah seorang pegawai masjid yang disahkan positif pada 8 Mei tahun 2021. Jadi selama 3 hari selepas swab tu saya kuarantinkan dirilah daripada 11 hingga 14. 14 ni hari-raya kedua untuk makluman. Hari-raya kedua pagi-pagi saya bangun tidur, saya dapat result kata saya positif. Jadi kalau nak menggambarkan keadaan pada ketika itu, saya tak expect ataupun saya tak jangka pun yang saya disahkan positif. Sebab saya tak ada mengalami sebarang gejala sekalipun. Saya tak ada. Even 2 minggu sebelum disahkan positif pun saya tak menunjukkan sebarang gejala. Jadi apa yang bermain di fikiran saya ataupun apa yang saya sangat concern pada ketika itu adalah tidak lain dan tidak bukan anak-anak saya yang masih kecil, yang seorang berusia 10 tahun dan seorang lagi 8 tahun, yang sudah pasti mereka punya antibodinya mungkin agak kurang berbanding dengan orang-orang yang dewasa ini. Dan juga isteri saya. Dan untuk makluman juga, isteri saya juga disahkan positif pada 18 Mei tahun 2021. Jadi apa yang saya concern ketika mana mula saya positif adalah sudah pasti ahli keluarga dan tidak dilupakan juga rakan-rakan sekeliling, kawan-kawan kita yang kita berjumpa dalam tempoh sebelum kita disahkan positif. Baik. Dan 14 Mei itu juga saya diarahkan untuk ditempatkan di pusat rawatan dan juga pusat kuarantin dan juga rawatan COVID PKRC di Stadium Tertutup Sukpan Negeri Pahang. Saya juga nak mengambil kesempatan di sini ya Ustaz Bijo untuk memberikan sejuta penghargaan kepada frontliners, kepada doktor, jururawat, kepada Jabatan Pertahanan Awam JPA dan juga semua petugas-petugas di PKRC Sukpa Negeri Pahang dan juga kepada semua PKRC di seluruh negara kerana mereka memberikan layanan yang cukup istimewa sekali Ustaz Bijo. Mereka memberikan layanan yang cukup istimewa, kebajikan semua penghuni-penghuni dijaga dengan sebaik mungkin. Ya, apa saja masalah, sebagai contoh kami ada masalah air pada satu ketika dan dalam tempoh kurang daripada sejam masalah itu dapat diselesaikan. Jadi komitmen yang mereka berikan cukup baik sekali dan cukup bagus sekali lah. Dan juga di sana dengan kesedaran dalam bentuk satu komuniti, kami melantik seorang penghulu. Saya juga nak memberikan kredit kepada Ustaz Encik Azmi Izwan yang juga merupakan jemaah kami di Masjid Tengku Afan Afzan yang dilantik sebagai penghulu dan dia sangat memberikan komitmen yang baiklah untuk semua anak-anak buah dia. Jadi di situ kita dapat lihat sebenarnya dalam PKRC ni saya kira ada dah video viral berkaitan dengan suasana ataupun situasi dalam PKRC ni. Memang dikatakan seronok untuk membentuk persekitaran yang positif, untuk membentuk persekitaran yang harmoni supaya kita punya mindset ni tak terlalu fikir sakit. Betul kan kalau saya salah doktor? Kalau sekiranya situasinya agak meruncingkan ataupun situasi yang orang daripada sihat jadi sakit tu kan, dah lah kita punya sistem imun kena serang di COVID yang jahat ni, tiba-tiba environment yang tak baik pula. Ini memberikan satu gambaran yang cukup negatif lah kepada penghuni-penghuni yang sedang nak cuba positive minded kan. Dan sebelum berlaku salah faham ya, bila kadang-kadang mungkin ada sebahagian netizen kita yang bila tengok video ni, kata COVID bahaya, seronok je duduk dalam tu sampai tak nak. Baik, di sini izinkan saya berkongsi doktor. Sebenarnya COVID ni dia punya bahaya di dua. Yang pertama sekali adalah sudah pasti bagi seperti mana yang doktor sebut tadi, bila kita kena tahap 3, 4 ataupun 5. Bila kita ada penyakit kronik, daripada saya ada pengalaman seorang ayah kepada rakan kuarantin saya, dia terpaksa dimasukkan ICU. Dia kata sebelum COVID, ayah dia memang ada masalah buah pinggang, tapi dia boleh monitor ayah dia punya buah pinggang sehingga tak perlu dialisis. Even kadar oksigen dalam darah pun dia boleh monitor dengan pemakanan dan sebagainya sehingga kan dia boleh normal, stable. Tapi bila COVID datang, tak sampai beberapa hari, dia punya buah pinggang sudah semakin rosak, sudah semakin teruk dan dia punya kadar oksigen dalam darah sehingga kan perlu dibuat penambahan darah dan pertukaran darah. Jadi itulah bahayanya COVID. Bagi orang yang sihat mungkin tak ada masalah, mungkin seronok boleh happy ho-ho tak nak balik. Tapi bagi orang yang ada sakit kronik, COVID dia boleh memberikan pertambahan kronik lagi pada penyakit sedia ada. Betul tak? Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, walaupun dia sihat, dia kata okey tak apa, aku muda, aku sihat, aku punya antibody kuat.
tetapi dia jangan lupa bahawa dia berpotensi untuk menjadi seorang penyebar, dan apabila virus itu tak boleh nak merosakkan sistem badan dia, maka virus itu akan mula mencari orang lain pula. Lebih-lebih lagi bila dia berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada dia, ataupun mungkin dia muda tapi ada sakit kronik, maka virus itu akan ditransmitkan pula kepada orang lain dan dia berpotensi untuk menjadi seorang penyebar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian. Ada satu perkara yang saya nak utarakan dekat sini. Ini semuanya berlaku berdasarkan saya punya experience ataupun pengalaman menjadi seorang, saya tak berani nak sebut saya pesakit COVID kata. Sebab saya rasa saya tak sakit, saya rasa saya sihat. Cumanya saya lebih selesa menggunakan ahli positif COVID. Seperti mana yang telah saya posting ke dalam satu postingan di Facebook saya kata, bukanlah menjadi suatu kebanggaan apabila digelar bekas pesakit COVID. Tapi pengalaman menjadi ahli positif COVID adalah satu pengalaman yang sangat berharga, kerana COVID dia bukan sekadar sakit, tetapi dia lebih jauh daripada itu. Baik, apa yang saya nak sebut dekat sini adalah orang yang dijangkiti COVID, saya sendiri merasai pengalaman itu dan kita berkongsi dengan komuniti dalam pusat kuarantin. Kita meluahkan perasaan dan kita berbincang tentang emosi masing-masing. Implikasi COVID ini bukan hanya kepada sakit, Ustaz Rafi, tetapi dia lebih daripada itu. Dia melibatkan implikasi terhadap emosi, mental dan juga persepsi. Baik, apa maksud saya? Emosi, pesakit COVID ni berdepan dengan satu tekanan emosi kerana dia adalah merupakan penyebar. Dia berpotensi untuk menyebarkan pula penyakit itu ataupun COVID itu kepada orang lain. Maka sudah pasti dia akan memberikan tekanan emosi bimbang. Macam mana kalau ayah aku sakit? Macam mana kalau mak aku pula sakit? Macam mana kalau isteri aku pula sakit? Macam mana kalau anak-anak aku sakit? Orang sekeliling aku sakit? Orang-orang tua yang aku jumpa sebelum ni sakit? Dia memberi satu tekanan emosi sebenarnya. Dia bukan sekadar memikirkan tentang dia, tetapi dengan orang di sekeliling dia, terutamanya orang yang disayang, yang berpotensi untuk dapat jangkitan COVID akibat daripada dia yang boleh dikategorikan sebagai case index. Itu yang pertama. Yang keduanya, mental health. Dia memberikan implikasi kepada mental. Ya, disebabkan tekanan emosi tadi, maka dia memberikan tekanan juga kepada mental dia, terutamanya apabila dimomokkan ataupun diprovokkan oleh sebahagian daripada rakan-rakan yang mungkin tak faham, yang mungkin berjumpa dengan dia, sudah aku kena swab, kau punya pasal lah ni. Tak pasal-pasal bini aku kena swab, kau punya pasal lah ni. Dia jadi mental tau. Tambahan pula, tak pasal-pasal lepas swab kena kuarantin pula 10 hari, tambah pula 20 hari, tak pasal-pasal aku ni niaga burger je. Aku ni nak kerja, gaji harian, kalau aku kena swab, aku kena kuarantin, tak boleh keluar rumah, tak boleh niaga, angka kena ganti balik duit aku. Jadi dia memberikan sebenarnya sedikit sebanyak tekanan mental kepada pesakit COVID yang dia ini tak sakit, dia tak concern pasal sakit dia sebab dia sihat, tetapi masalah mental dia bila dia berdepan dengan orang yang memberikan tekanan-tekanan yang hebat. Dan yang ketiganya, dia memberikan implikasi dari sudut persepsi. Suka untuk saya kongsikan satu cerita. Cerita ni saya dapat real case daripada rakan sebilik kuarantin isteri saya. Dia disahkan positif COVID pada 20 Mei tahun 2021. Jiran depan rumah dia terus marah dia. Dia kata, kau ni anak kau ada main dengan anak aku itu. Kan? Tak pasal-pasal dia kena marah dengan jiran depan rumah dia. Padahal dia tak masuk pun kat dalam rumah kawan tu. Tapi disebabkan persepsi negatif terhadap pesakit COVID ini. Dan selepas dia keluar, Alhamdulillah dia telah keluar pada 27 Mei yang lepas. Dia keluar daripada pusat kuarantin. Dia kata petang tu polis datang rumah dia. Minta betul tak pengesahan dia dah habis kuarantin dan dibenarkan keluar. Kan? Kalau ikut logik, mustahil polis secara random datang rumah dia. Sudah mesti ada orang yang mempunyai persepsi ataupun yang paranoid ini, yang menganggap once you positive, you always positive. Once you positive, you sentiasa memberikan penyakit kepada orang lain. Sehingga kan dia panggil polis, cek puan ni, betul ke dia ni dapat pengesahan discharge daripada hospital dan juga pusat kuarantin. Sebab itu, bila kita bercakap tentang pengalaman COVID, COVID is not only about sakit, bukannya hanya sekadar penyakit, tetapi dia juga memberikan kesan yang lebih besar dan lebih jauh daripada itu. Itu saya cakap berdasarkan pengalaman, perhatian saya dan juga keadaan-keadaan yang berlaku, perkongsian dalam pusat kuarantin itu sendiri. Sekian wabillahi taufiq, Allahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz Hafiz kerana perkongsian yang berada di PKRC. Tadi saya baca komen dekat Facebook, ada tadi bekas ex penghulu masuk dalam komen tu, ruangan komen tu. Saya pun terbaca. Okey, baik. Pada penonton-penonton di Facebook, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan ataupun ingin menanyakan sesuatu kepada ahli panel, bolehlah ajukan soalan, nanti admin akan screenshot, akan bagi kat saya akan ajukan, insya-Allah. Baik, seterusnya yang dinanti-nantikan. Nama Ganah tapi muka baik, Allah. Sejuk je tengok muka. Untung isteri. Isteri ke isteri? Isteri. Ustaz Ravi ataupun Ustaz Undertaker. Saya nak tanya Ustaz dah banyak mengurus jenazah sebelum Covid ni kan. Saya dah tengok sekecil-kecil anggota pun Ustaz mengurus. Satu Malaysia Ustaz pusing, Sabah Sarawak tak kot. Yang itu yang askar ke mana yang Ustaz mengurus tu? Askar ke Ustaz? Nama bomba. Bomba ya? Ustaz pun juga tengok kat TV, jadi alhamdulillah. Itu sebelum Covid, dan selepas Covid saya rasa ini lagi mencabar lah bagi Ustaz dan skuad pengurusan jenazah Malaysia ni, SPJM. Jadi Ustaz boleh tak ceritakan kepada kami ni, kami tak tahu. Biasa kami pergi kursus jenazah, dia kena bersihkan jenazah, mandi jenazah, lepas tu siapkan kain kapan, wangi-wangikan dia. Jadi sekarang ni boleh tak Ustaz ceritakan pada kami prosedur sebenar daripada ICU ke, daripada hospital ke sampai ke liang lahat, prosedur menguruskan jenazah yang positif Covid, Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga sahabat saya, Ustaz Wan Hafizul. Kalau kata Ustaz Hafiz tadi dikenali sebagai Ustaz Hijau. Dulu zaman dengan saya dulu masa kat Kipsas dulu, yang panggil dia Abang Aaron. Abang Harun. Alhamdulillah jumpa alumni Kipsas yang baik-baik sini ya. Alhamdulillah. Jadi sahabat panel yang bagi Profesor Dr. Nazhan, saya dengar penjelasannya pun alhamdulillah nampak betul-betul lah doktor ni struggle ya menangani, membantu antara yang menangani wabak Covid ini ya, sampai kata kalau siapa yang kata Covid ni palsu lah pun nak ditendang je kan, masya-Allah kan. Maknanya betul-betul nak katakan bahawa benda ni adalah real kan. Juga sahabat panel Ustaz Hafiz yang merupakan timbalan Qadi Kuantan ya. Alhamdulillah tak sangka pula Ustaz Hafiz kenal saya punya pengurusi negeri Pahang Encik Yusri. Memang alhamdulillah dia seorang yang aktif menguruskan jenazah di sana. Dia dalam pembentukan tim lagi. Jadi kita amat galakkan masyarakat di negeri Pahang ni join SPJM ni untuk sama-sama kita sebagai sukarelawan membantu mengembeling tenaga untuk menguruskan jenazah-jenazah, khususnya Covid yang sekarang ni semakin hari semakin menakutkan jumlahnya ni ya. Jadi bagaimana yang tadi tentang pengurusan jenazah, belum saya jelaskan adalah sebuah NGO Peringkat Kebangsaan. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM ni ditubuhkan ataupun diasaskan pada tahun 2017. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah ni lebih kurang 17 tahun. Jadi berdasarkan pengalaman ada itulah kita mendidik masyarakat. Saya pusing satu Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah lah kata orang. Satu Malaysia, semua negeri kita dah jelajah. Dan menguruskan pelbagai jenis kes-kes yang kritikal. Macam contohnya pengurusan jenazah Darul Ittifaqiyah, pelajar-pelajar yang mati syahid 23 orang di Keramat, pernah berlaku tahun 2017 dulu. 6 orang anggota bomba yang mati lemas di Puchong. Juga kes-kes besar di luar negara, antaranya tsunami di Palu, Indonesia. Dan juga itu antara kes-kes yang kami kendalikan lah, termasuklah kes COVID-19 sekarang ni. Orang tanya juga macam mana orang panggil saya Ustaz Undertaker kan. Semua ni sebab kan macam tadi yang diterangkan ialah saya mengambil lesen ataupun diploma dalam bidang embalming and undertaker di Filipina, yang mana tujuannya ialah untuk mengawit mayat. Orang Islam tak perlu mengawit mayat ni kan, tapi
dia diperlukan apabila waris berhajat nak bawa balik jenazah ke luar negara. Contohnya orang Indonesia, dia meninggal kat Malaysia ni, nak bawa balik ke luar negara, maka ada proses embalming dia tu. Dan benda begini kebiasaannya dikendalikan ataupun dikuasai oleh golongan bukan Islam. Benda yang cukup mengaibkan kita ialah bila jenazah orang Islam kita diserahkan pada orang bukan Islam uruskan. Benda ni antara perjuangan saya, fardu kifayah saya, sehingga saya terpaksa terlibat dalam prosedur untuk embalming ni dan belajar kaedah ni dan sebagainya sebagai satu jalan yang lain. Seandainya ada waris yang nak bawa balik keluar negara, sekurang-kurangnya adalah orang Islam yang boleh buat. Ini fardu kifayah bagi saya lah. Dan saya sentiasa nasihatkan pada waris-waris di luar sana pun, jika ada dalam kalangan keluarga kita meninggal dunia di luar negara, tak perlulah bawa balik. Biarlah disimpan di sana. Itu lebih baik, itu lebih sunnah. Ya, sebab kalau nak bawa balik ni bukan saja prosesnya menyakitkan, dia termasuklah kos kewangan yang tinggi dan sebagainya, membebankan waris dan juga jenazah tadi. Itu di antaranya lah. Balik kepada soalan tadi tentang pengurusan jenazah COVID-19 ni, saya rasa rata-rata di antara kita semua dah maklum. Ya. Pengurusan jenazah COVID-19 ni dia tidak menggunakan kaedah rukun mandi seperti mana jenazah biasa. Dia hanya menggunakan kaedah tayamum. Ya. Pada awal COVID-19 pada tahun 2020 tahun lepas kan, waktu tu sebelum PKP, saya masih ingat lagi waktu tu saya berada di Palu, Indonesia. Saya bawa delegasi Universiti Malaya, pensyarah dan juga pelajar seramai lebih kurang 40 orang. Kita pergi ke Palu masa tu, waktu tu nak tengok kesan-kesan daripada tsunami. Itu kali ketiga saya pergi ke Palu. Jadi ketika itu ada pihak wakil daripada Malaysia, daripada kerajaan sendiri ada hubungi saya untuk keluarkan panduan untuk mengendalikan jenazah COVID-19 ni. Dia tanya, macam mana Ustaz cara nak uruskan jenazah COVID-19 ni? Masa tu kita tak tahu sebahaya mana jenazah ni dan apa kesannya pada kita. Waktu tu saya katakan, saya tanya dia balik, jenazah ni bahaya dia macam mana? Apa risikonya pada kami yang hidup ni? Oh, katanya bahaya Ustaz, dia lebih kurang macam wabak Ebola lah, macam-macam lah kata dia kan. Oh, kalau begitu dia tak boleh guna kaedah macam jenazah pandemik lain, macam contohnya jenazah HIV, AIDS, TB, yang mana bila kita nak mengendalikan jenazah-jenazah begitu, kita perlukan campuran sodium hypochlorite, iaitulah lebih kurang kita panggil klorok lah, ya, untuk sebagainya. Itu jenazah-jenazah yang HIV, TB yang saya katakan tadi, yang risiko tinggi. Namun kalau kes COVID-19 ni kata dia bahaya, kata dia. Maka masa tu saya keluarkan SOP ataupun saya keluarkan prosedur untuk menguruskan jenazah sebagaimana jenazah HIV, saya bagi pada pihak bertanya tu. Dan setelah dibawa ke peringkat kementerian dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan, mereka putuskan untuk uruskan jenazah secara tayamum sebagaimana wabak Ebola tahun 2016 kata dia. Maka benda beginilah menyebabkan kita tidak boleh mandi jenazah. Kita hanya sekadar tayamum. Dan yang lebih terkini ataupun yang tak pernah berlaku sebelum ni pun, iaitulah bila jenazah ini tidak ditayamumkan di atas kulitnya, di mukanya, tidak. Tayamum tu disapu di atas body bag mayat tu sendiri. Maknanya kita tak boleh langsung ada kontak rapat, tak boleh langsung ada sentuhan kulit ke kulit begitu. Walaupun kita pakai glove, kita sentuh atas muka mayat pun tidak dibenarkan. Kerana nak menjaga risiko yang mendatang nanti. Maka diberi taklimat apa cara untuk menguruskan jenazah ini dengan cara letak dalam body bag, 2 body bag, kemudian sanitize dan sebagainya. Maka kaedah inilah yang diguna pakai sekarang ni. Yang jenazah ini setelah disahkan positif, kita bawa keluar, letak di dalam body bag tu, kemudian diletakkan di sanitize, kemudian diletak lagi body bag yang kedua, kemudian selesai. Ada kaedah yang meletakkan kain kafan di luarnya, itu terpulang. Yang penting di dalamnya sudah ada plastik. Itu kaedah masing-masing, tapi masih lagi memenuhi SOP tu. Kemudian yang paling penting ialah tukang mandi ni. Yang jenazah tu dah tentu dah mudah dah. Dia tak ada susahnya kita. Tak perlu kita nak cebok mayat dia, tak perlu kita nak ratakan air ke seluruh badan, tidak perlu. Tayamum je selesai.
yang tukang mandi ni, tukang urus ni, dia kena pakai lengkap PPE. PPE tu daripada hujung kepala sampai hujung kaki kan. Saya antara kes yang paling saya ingat ialah kes yang saya ingat itu mungkin kes pertama Negeri Pahang. Kalau mungkin doktor ataupun Ustaz Hafiz ataupun Ustaz Wan dia ingat lagi yang kes seorang ayah yang mana dia nak rentas negeri. Dia nak bawa balik, dia nak balik tapi kenderaan awam tak ada. Dia tak ada kereta, dia tak ada bas, tak ada dan sebagainya. Lalu dia ambil keputusan daripada Segamat berjalan kaki nak balik ke Kuala Terengganu sebab dia rindu sangat dekat anak dia. Jadi ditakdirkan dia meninggal dunia dekat Muazzam Shah, Pahang kan. Ni kes viral ni. Jadi kami dipanggil untuk mengendalikan jenazah ni. Saya ingat itu kes yang pertama. Dibawa daripada Muazzam Shah ke Hospital Kuantan. Dan kita kendalikan jenazah tu waktu puasa. Saya ingat 23 Ramadan tahun lepas. Saya ingat lagi. Dan ketika itu waktu tu orang takut macam mana Ustaz Hafiz kata tadi, kadang-kadang persepsi orang semua kan. Sehingga kan orang kubur pun tak berani nak duduk dekat kan. Masyarakat masa tu takut, keluarga pun tak boleh dekat-dekat. Lalu kami inilah yang kena kebumikan jenazah dalam keadaan pakai PPE tu dengan 2-3 orang waris yang masa tu kita tak fikir pun yang penggali kubur tak join. Jadi yang waris ni pula orang-orang warga emas yang mana dia tak larat pula nak buat kerja tapi dia pakai PPE. Jadi yang ada saya dengan 2 orang saya punya pembantu. Kita kendalikan jenazah waktu tengah hari buta. Cangkul ya Allah kan. Habislah lenjun. Ni ada antara pengalaman yang mana tak dapat saya lupakan lah. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan sebab daripada viral kisah tu kita punya yang di Pertuan Agong pun Sultan Abdullah, Sultan Negeri Pahang sendiri pun mengucapkan takziah kepada waris si mati ni sebab kematian berlaku di Negeri Pahang. Itu yang saya ingatkan. Jadi setelah selesai ke bumi jenazah ni pun kena sanitize kubur tu. Kalau dulu waris langsung tak boleh tengok lepas tu. Tapi sekarang mungkin sebab orang dah faham, dah selesai, tak ada apa-apa dah, bebas, waris boleh tengok sekadar untuk penghormatan terakhir, doa dan sebagainya. Inilah di antara perkara dalam mengendalikan jenazah-jenazah COVID ni. Dan saya tengok hari ni 61 kes kematian. Alhamdulillah lah Negeri Pahang tak ada kematian hari ni. Saya tengok laporan kan. Tapi di KL, di Selangor ada 18 kes kematian. Di KL lebih kurang 10 kes kematian. Terlalu banyak. Kalau kita ingat, saya tengok laporan 5 hari daripada hari Senin sampai hari Jumaat, kes bertambah 37,423 kes. Masya Allah. Dan kematian saja 304 kes kematian dalam masa 5 hari. Ini satu benda yang membimbangkan. Dan alhamdulillah lah bila mana saya sempat tadi tengok berita PM kita kata total lockdown bermula 1 Jun sehingga 14 Jun. Patutnya benda ni daripada awal lagi tapi tak apalah kata orang, better late than nothing kan. Jadi itu di antara apa yang dapat saya kongsikan lah dalam pengurusan jenazah COVID ni. InsyaAllah saya serahkan balik kepada Ustaz Wan Hafizul. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Rafi atas perkongsian mengenai prosedur. Yalah dulu pengurus jenazah ni boleh pegang beg dia tu. Sekarang ibarat macam lalu atas kadar syarat saja. Saya tengok dekat Facebook Ustaz Rafi juga di SPJM. Jadi penonton-penonton di Facebook bolehlah follow Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Sebab situ kita dapat banyaklah SPJM ni menjalankan aktiviti-aktiviti amal dalam menguruskan jenazah insya-Allah. Baik, doktor. Ada debol. Doktor hilang saya debol lah tu. Doktor ni watak penting dalam kehidupan kita sekarang. Tak ada doktor ke mana kita doktor nak pergi doktor. Unmute dulu doktor. Semua orang penting insya-Allah. Allah insya-Allah amin. Baik doktor. Seterusnya kita nak mengenai isu hangat sekarang ni. Ni semua gara-gara Mak Atis ni. Saya geram betul Mak Atis ni. Mak Atis ni siapa lah ya. Tapi mungkinlah orang tua kan. Dulu orang tua dia tak ada Facebook, dia tak ada WhatsApp semua ni. Sekarang ni dia dah ada Facebook, dah ada WhatsApp, sia.
Sepantang cerita dengar. Cerita lalu, heboh lalu ke grup bawang dia tu. Jadi pasal Martin mengenai vaksin doktor. Ya, baik. Baik. Vaksin yang telah ada ni, bagaimana kita nak menolak tomahan kepada orang awam ni betapa pentingnya vaksin dan perlu diambil suntikan vaksin ni. Doktor dah ambil vaksin dah tak? Dah. Bulan 3 dah. Dah. Alhamdulillah, saya pun minggu lepas baru selesai dos yang kedua. Mana rezeki saya lah, daftar awal dapat dos yang kedua. Jadi mengapa vaksin ni perlu diambil dan mengapa imuniti kelompok atau herd immunity ni sangat penting dalam Malaysia ketika ini. Silakan doktor. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Wan Hijo. Jadi pada para pendengar sekalian, untuk sekarang lah, pertama sekali minta maaf sebab tadi saya kata nak tendang orang yang kata COVID ni mitos. Tapi sebenarnya kalau kita tengok orang yang mati, saudara mara kita, sahabat kita, kita rasa kalau bukan realiti ni apa lagi lah. Baik. Jadi untuk vaksin, seperti mana kita tahulah dalam negara kita yang sekarang yang diberi kepada masyarakat iaitu Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Okey. Jadi kalau kita tengok pamphlet vaksin yang kerajaan kita sediakan, mungkin ada lagi vaksin lain yang akan sampai daripada Gamaleya dan Moderna. Alright. Ada yang menarik perhatian sama ada vaksin tersebut dia boleh memberikan kita kata protection sejauh berapa persen. Ada yang tengok 95%, ada yang 90%, ada yang 50 ke 70%. Dan cara penghasilan vaksin ini juga dia ada beberapa teknik. Di mana untuk yang Pfizer BioNTech dihasilkan melalui teknologi mRNA, yang mana dia menggunakan sel kita panggil di dalam virus tu, dia ada satu komponen dipanggil mRNA untuk menghasilkan antibody apabila diinjek ke dalam mana-mana manusia lah. Kemudian ada teknik-teknik lain seperti kita kata sel virus virus COVID yang telah dimatikan, mana kita tengok penggunaan dari Sinovac dan juga AstraZeneca contohnya. Baik, kita bukan melihat kepada peratusan protection sahaja. Kita melihat satu lagi aspek iaitu sama ada vaksin ini boleh mengurangkan kategori bagi pesakit COVID seperti yang disebut tadi. Sama ada daripada pesakit yang ada kemungkinan mendapat kategori 4 dan 5, kita turunkan ke kategori yang lebih rendah. Dan ini penting sebab seperti mana yang Ustaz Hafiz sebut tadi, banyak pesakit di negara kita ni dengan pesakit kecil manis antara tertinggi di dunia, darah tinggi, jantung, kolesterol dan sebagainya. Kita tahu golongan-golongan ini sangat berisiko tinggi kalau dibandingkan dengan pesakit yang bukan mempunyai penyakit kronik. Mereka mempunyai lebih mungkin 10 kali ganda risiko kematian berbanding pesakit yang tidak mempunyai sebarang penyakit sebelum ini. Jadi kalau nak cerita Mak Teh tu susahlah. Dia kuasa bawang Malaysia ni sangat hebat. Satu dunia sudah mengenali sampai Israel pun koyak. Koyak dia sangat hebat. Sampai macam orang Malaysia ni tak tidur malam. Dia duk asyik kerja membawang mana-mana je. Tapi ada drawback dia, keburukan dia ialah apabila ada berita-berita yang kurang tepat. Seperti yang nak cerita Mak Teh ni lah. Begitu juga kalau kata lepas vaksin contohnya, tiba-tiba berlaku kematian kan. Asalkan dia lepas vaksin, matilah cara mana sekalipun, ni mesti sebab vaksin. Sememangnya kalau dalam kita dalam pendaftaran untuk melihat komplikasi selepas vaksin, kita akan ambil data-data ini dan walaupun postmortem yang dijalankan mengatakan kematian akibat serangan jantung, stroke dan sebagainya, kita kena lihat sama ada adakah ia betul-betul berkaitan dengan vaksin ataupun tidak. Sebab sebelum ni kalau sebelum vaksin sekalipun
banyak je kes datang orang-orang muda. Kalau lihat di Hospital Kuantan sendiri kan, ada yang berumur lebih kurang daripada 30 tahun pun datang dengan serangan jantung. Ini sebelum COVID. Ada yang datang dengan secara tiba-tiba mendapat stroke dan sebagainya. Jadi untuk kita labelkan satu kematian itu disebabkan oleh vaksin, sememangnya sebab kita terpaksa masukkan juga. Itulah telitinya dari segi proses vaksin ni. Walaupun kadang mungkin kematian itu tak ada kemana, kita akan tetap masukkan juga dalam rekod. Dari segi untuk menyampaikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi memang itu satu tugas yang sangat kita kata memerlukan usaha yang berterusan. Kalau kita lihat dari tim-tim perubatan sendiri, kita ada banyak tim SOCMED ni. Antaranya Medical Gazette Malaysia, Mythbusters. Kemudian ada juga dari segi kementerian dan juga wakil-wakil, ada doktor persendirian pun cuba menyampaikan maklumat mengenai vaksin ini sendiri. Kenapa rakyat perlu ambil? Kalau kita tengok data Pahang sendiri, kurang daripada 40% rakyat negeri Pahang yang mendaftar untuk mengambil vaksin. Ini satu jumlah antara yang terendah dalam negeri-negeri Malaysia. Jadi kita rasa di Pahang sini kita perlu gerakkan dengan lebih jaya untuk menceritakan kenapa perlu vaksin dan apa kepentingannya. Di samping dapat melindungi diri kita, seperti mana yang Ustaz Pijo tanya tadi tu, apa dia herd immunity ataupun immunity kelompok. Di mana apabila jumlah penduduk di satu kawasan atau di negara tersebut menerima vaksin dalam jumlah yang tertentu, dia boleh melindungi golongan yang tidak menerima vaksin. Kena faham ni. Maksudnya ada sampai satu tahap apabila sampailah katakan 90% rakyat Malaysia menerima vaksin, golongan 10% yang tidak menerima vaksin. Tidak menerima vaksin ni bermaksud mereka ini kadang-kadang ada kontraindikasi yang tidak boleh kita bagi vaksin atas sebab-sebab perubatan misalnya. Okey. Jadi apabila golongan yang telah divaksin ini dapat jangkitan kata COVID-19 ini, dia tidak menyebabkan penularan di dalam masyarakat, dan jumlah ini akan menyebabkan golongan yang tidak menerima vaksin ini akan mendapat perlindungan secara tidak langsung. Itu yang pentingnya immunity. Kalau kita tengok statistik, banyak orang tuduh vaksin ni agenda Yahudi, agenda Yahudi, Yahudi tak nak saja nak jual vaksin, nak bunuh masyarakat Islam dengan vaksin. Kalau kita tengok statistik, negara yang paling tinggi menerima vaksin ialah negara Israel. Dan kita tengok pun dari segi kes penurunan, kes-kes COVID juga berlaku dengan penurunan secara drastik di negara-negara yang telah mencapai lebih 60% daripada rakyat yang menerima vaksin. Paling dekat Singapura lah. Okey. Kemudian peningkatan kes, kalau kita tengok yang negara-negara yang masih lagi di tahap rendah seperti negara kita sendiri, kemudian India misalnya, yang kita tengok ada kes begitu tinggi baru-baru ni, peratusan rakyat yang menerima vaksin masih rendah. Jadi kita percaya kerajaan sedang berusaha sedaya upaya untuk memberi vaksin kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini dikhabarkan sebanyak 100,000 penerima vaksin seluruh negara. Maksudnya kalau pace ini diteruskan dengan jumlah vaksin yang cukup, kita harap semakin ramai rakyat dapat vaksin. Jadi itulah saya rasa yang sangat penting, dan tanggungjawab kita di media sosial bagi influencer macam Ustaz Rafi, Ustaz Hafiz, mungkin majlis belia sendiri, mungkin boleh gunakan peluang untuk menyampaikan. Mungkin kita berbahas, ada setengah yang berbahas dari sudut hukum. Majlis Fatwa pun telah menyatakan hukum vaksin itu harus maksudnya dari segi kandungannya, tapi dari segi pengambilannya ialah sangat digalakkan, dan kita
kalau boleh ada undang-undang untuk mewajibkan dan sebagainya, tapi kita terpaksa hadapi banyak cemohan daripada masyarakat jika kita cuba untuk mewajibkan vaksin. Itulah sedikit sebanyak apa ni yang saya rasa sangat mustahak lah, perlu para pendengar tahu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor atas perkongsian tu tadi yang mengenai vaksin, dan saya rasa rakyat dah mula faham betapa pentingnya vaksin ni. Dan ada segelintir yang mana, ada lagi lah yang segelintir macam Ustaz cakap lah, agenda apa, agenda Yahudi lah, apa yang magnet-magnet lah, aduh letih. Jadi semua pihak dah bergemeling tenaga untuk memastikan penduduk Malaysia ni mendaftar dulu vaksin. Daftar dulu. Semua orang dah turun padang, jadi atas diri kita. Jadi insyaAllah. Baik. Ada lagi usaha yang baik saya rasa Ustaz, maksudnya perkhidmatan untuk hantar penerima vaksin ke pusat-pusat vaksin, dia tak ada kenderaan apa semua, itu bagus juga. Baik, satu cadangan yang baik. Nanti kita akan cadangkan kepada yang pihak yang patutlah, insyaAllah. Baik, jadi soalan seterusnya kita ditujukan kepada Ustaz Artis. Ustaz Hafiz. Saya janggal sikit mulut panggil Ustaz Hafiz ni. Orang panggil Wolo, Ustaz Wolo. Jadi Ustaz Hafiz. Okay, Ustaz, sedikit Ustaz nasihat. Ustaz kan orang kata penceramah integriti. Orang-orang yang tak ada integriti ni, letih ni nak menjaga ni. Orang khabar dah duduk di rumah, pakai mask, tak payah naik motor 2 orang, 3 orang berjalan kampung, degil, babil orang faham khabar. Jadi Ustaz beri sikit nasihat kepada penduduk-penduduk Malaysia khusus amnya dan penduduk Pahang khususnya yang degil-degil ni. Bagi nasihat sikit Ustaz, penceramah integriti. Dipersilakan Ustaz. Baik. Berbalik kalau kita melihat kepada persoalan yang dikemukakan oleh saudara Pijo tadi. Terima kasih Ustaz Pijo kita. Saya lupa betul. Ustaz Rafi. Abang Aaron. Itu nama glamour. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Sebenarnya secara umumnya masyarakat kita ni dia bukannya tak percaya pada COVID. Dia bukannya tak tahu bahayanya COVID ni. Mereka sangat percaya dan mereka sangat-sangat faham tentang bahayanya COVID ini. Buktinya pada ketika PKP ataupun MCO 1.0 yang mula diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita pada 18 Mac tahun 2020. Dan kita berjaya mengurangkan kes sehingga 0 kes penularan hanya dalam tempoh 106 hari sahaja. Apabila Tan Sri DG Kesihatan menyebut dalam statementnya pada 1 Julai tahun 2020, kita sudah mencapai tahap 0 kes penularan tempatan. Hanya ada 1 kes import sahaja pada ketika itu. Itu menunjukkan bahawa masyarakat kita ataupun rakyat di negara kita ini sangat faham tentang bahayanya COVID. Sangat tahu tentang betulnya COVID. COVID is real. Bukannya agenda-agenda pihak tertentu. Cuma dekat sini saya sebut ada beberapa perkara yang masyarakat kita susah nak ikut SOP. Disebabkan masyarakat kita susah nak follow SOP inilah yang memberikan sedikit sebanyak gambaran bahawa seolah-olah mereka tak percaya kepada COVID. Seolah-olah mereka tak tahu tentang bahayanya COVID. Sedangkan hakikatnya mereka sangat tahu. Baik, dekat sini saya cuba nak menggariskan. Kita cuba bercakap dari sudut perspektif seorang masyarakat. Seorang rakyat. Ya, sebab saya pun hanyalah rakyat dan juga masyarakat. Baik, yang pertamanya adalah faktor ekonomi. Masyarakat kita sangat susah nak ikut SOP sampai satu tahap saya boleh bilangkan mereka lebih takut kepada besok kita. Mereka lebih takut kepada gaya hidup mereka berubah daripada seorang yang ada duit.
Cek betul dari SPG5 panggilan awal. Positif. Ini betul kan saya rasa dalam saya tetapi dari sudut psikologi. Apabila seseorang itu terlalu positif minded dalam minda mereka, mereka rasa bahawa insya-Allah tak ada apa-apa. Sekejap je tak ada apa-apa. Orang yang aku jumpa ni sihat, alhamdulillah insya-Allah. Kan? Aku jumpa mak ayahku kot. Mak ayahku sihat. Aku jumpa adik-beradik kan. Takkanlah dia positif. Dia sihat, alhamdulillah. Jadi bila positif minded yang seumpama ini kita aplikasikan dalam kefahaman kita tentang COVID, maka kita akan rasa susah untuk kita nak follow SOP yang menghalang kita daripada norma-norma silaturahim ini. Nah, sebab itu kita susah nak follow SOP sebab kita lebih positive minded, insya-Allah tak ada apa-apa, insya-Allah selamat, insya-Allah bersih, insya-Allah benda ni sihat. Baik, itu persepsi ataupun faktor yang kedua. Kenapa rakyat kita susah nak follow SOP? Dan faktor yang ketiga ini mungkin ada main sentimen sikit, iaitu berkaitan dengan faktor pengaruh. Ya, dalam tempoh setahun lebih mereka cuba follow SOP dan mereka berjaya, dan boleh dikatakan bahawa rakyat kita berjaya untuk patuh SOP dan berjaya untuk mengurangkan lengkuk rantaian COVID-19 ke tahap kosong kes dalam tempoh hanya 106 hari sahaja. Kita melalui 3 sahaja fasa PKP, fasa PKPB dan juga fasa PKPP. 1 Julai 2020 kita berjaya tahap kosong kes. Baik, mereka dah follow SOP. Tiba-tiba mereka tengok dalam tempoh masa yang sama ada kawan-kawan mereka yang tak ikut pun dia ni SOP. Dia ni okey je langgar SOP. Dia ni okey je duk rentah negeri minta buat alasan tipu dekat balai polis dan sebagainya, dan mereka tak kena pun COVID. Jadi why aku ni bersusah payah follow SOP, dalam masa yang sama orang lain yang tak follow SOP pun selamat daripada COVID. Ditambah lagi dengan faktor public figure, pengaruh public figure ini. Nah, yang kita tengok dia orang ni, yes, ada compound, dia kena compound macam-macam, tapi sampai sekarang wallahualam kalau saya terlepas pandang, tapi sampai sekarang saya rasa tak ada lagi berita public figure ataupun artis ataupun selebriti yang langgar SOP tu dapat COVID. Tak dengar lagi. Artis tu boleh je langgar SOP tak dapat COVID pun. So mereka dah meletakkan keutamaan mematuhi SOP untuk kesihatan itu bukanlah suatu faktor yang penting lagi. Ini antara beberapa perkara lah melalui pemerhatian saya dan melalui apa yang saya lihat di sekeliling, terutamanya dalam media sosial dan sebagainya. Ini antara 3 faktor yang memang boleh mengakibatkan mereka, saya gunakan istilah, tak mampu nak ikut SOP. Bukan tak nak, tapi tak mampu sebab faktor ekonomi, faktor persepsi positif tadi, minded positif, dan juga pengaruh di sekeliling. Sebab itu saudara moderator Ustaz Pijo kita dan juga Ustaz Rafi, Doktor, saya memandang faktor fokus utama kita bukan hanya sekadar kepada bagaimana untuk bagi tahu kepada masyarakat COVID is real. Bukan sekadar itu. Tetapi bagaimana untuk kita blendedkan, untuk kita gabungkan kefahaman mereka tentang bahayanya bahayanya COVID ni, yang sekarang ni Tan Sri Digi Kesihatan sebut, kes ini dah jadi sporadik, kes ini dah berada dalam virus ini sudah berada dalam komuniti kita. Kita nak gabungkan, kita nak gembelingkan antara kefahaman ini dengan kefahaman tentang keutamaan mereka untuk mematuhi SOP, dan dalam masa yang sama kita mengimbangi faktor-faktor yang dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan mereka tak mampu nak ikut SOP itu tadi. Sebab itu perkara yang lebih jauh yang perlu dilihat oleh bukan sahaja pihak kerajaan tetapi oleh semua sekali adalah bagaimana untuk kita blendedkan kefahaman tentang bahayanya COVID ini, tentang perlunya ikut SOP, dan kita boleh mengimbangi bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan mereka tak mampu nak ikut SOP itu tadi dapat dikurangkan ataupun dapat diminimumkan supaya kita berjaya suatu hari nanti, dan tak mustahil ya, sejarah tahun lepas kita boleh berjaya mencapai angka kosong kes penularan tempatan. Allahu a'lam.
Baik, terima kasih. Macam dak kacang mau integriti pula. Tapi betul lah. Yang penting tu orang kata persepsi masyarakat ataupun pengaruh orang pun salah satu faktor. Orang tu betul dah duduk rumah stay at home. Tiba orang sebelah, elok dia keluar. Kita pun hari pertama tak apa tak cemburu. Kena seminggu dia duduk main depan rumah, kita pun join lah sekali tak. Ya, Jadi terima kasih Ustaz Apif. Jadi kita terus soalan yang terakhir kepada ahli panel kita yang terakhir, Ustaz Rafi. Ada tak Ustaz? Ada. Sebab Ustaz bagi iklan kat kita. Tak ada gambar Ustaz. Saya tengok tak ada gambar Ustaz. Tak nak cakap saya. Ada. Baik. Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz ataupun apa yang Ustaz boleh kongsikan pengalaman sendiri Ustaz ataupun kawan-kawan Ustaz dalam menguruskan jenazah COVID ke jenazah apa yang mencabar lah pada Ustaz, dan mungkin benda ni boleh memberi kesedaran kepada rakyat Pahang khususnya dan seluruh yang mendengar ni di Malaysia amnya, untuk memberi orang kata nasihat lah kepada kita, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya suka tengok dengar ceramah Ustaz Hafiz tadi padunya dia punya poin-poin tadi tu ya. Dan kalau kita perhatikan kes kematian yang makin hari makin naik ni, seolah-olah macam tak ada harapan lagi nak turun. Dan harapan baru kita ni bila PM kita umum total lockdown. Sebetulnya benda ni dah lama dah. Tapi alhamdulillah lah dapat dibuat juga, sebab kita tahu nak buat total lockdown ni bukan satu keputusan yang mudah. Dia fikir macam faktor ekonomi, sosial, mental dan sebagainya kan. Namun kata orang untuk dapatkan sesuatu yang baik kita kena ada pengorbanan. Kita mesti ada sedikit kerugian. Daripada kerugian yang besar, baik ada sedikit kerugian kita kan. Jadi orang kata apa, benda ni adalah satu keperluan yang mendesak sekarang ni. Dan perkara yang saya rasa macam menyedihkan ni ialah tentulah bila kita mengendalikan jenazah pesakit COVID ni, ialah bila kalangan ahli keluarga sendirilah yang tak dapat nak menyentuh waris dia ataupun mak dia ataupun ayah dia kan. Ni satu benda yang kita sedih. Dalam keadaan kita pakai PPE tu, yang menguruskan jenazah ini bukan hanya basah dek kerana peluh, tapi juga kerana basah menangis. Dalaman kita menangis. Sebab apa? Bila berhadapan dengan waris yang dahlah ibu, ayah dia di kuarantin dalam ward ICU dan sebagainya, langsung tak boleh nak tengok kan. Sekadar video call aja. Kalau yang ditidurkan tu langsung tak dapat nak tidur, nak video call kan. Jadi sampai waktu meninggal dunia pun tak boleh nak tengok, nak boleh nak peluk, nak boleh nak cium dan sebagainya. Benda ni lah yang menyebabkan memberi sebab hatinya. Bila kita pandang satu persatu wajah mereka, tolonglah Ustaz, bagilah kami masuk semuanya kan. Kita tidak ada kuasa untuk benarkan mereka masuk. Ni terpulang kepada doktor, pegawai kesihatan yang terlibat kan. Jadi benda ni lah yang antara perkara yang memberi kesan dalam jiwa saya bila mengendalikan kes-kes jenazah-jenazah begini. Kalau ikutkan kes-kes yang lain, kita tak nafi jugalah banyak kes-kes yang kami uruskan yang tentulah penuh dengan kesan, emosi, spiritual yang mendalam kepada diri kita. Antaranya kes yang saya kongsikan tadi, iaitulah kes Ittifaqiyah yang terbakar tu kan. Kalau saya dapat kongsikan sedikit bagaimana ketika masyarakat waktu tu terkejut dengan kematian serentak 23 orang dah meninggal dunia dalam keadaan yang parade terbakar dan sebagainya. Lagi mengejutkan ialah dibakar pula ataupun dibuat pula oleh 6 orang budak ataupun remaja yang mana tak tahu apa masalah mereka ni sehingga mereka sanggup buat macam tu kan. Dan bila kami turun mengendalikan jenazah-jenazah yang mati terbakar ni, anak-anak kecil yang umur 5, darjah 5, darjah 6, bayi-bayi anak kita ni kan, rasa sedih. Bila ibu yang datang, dia seolah-olah tak dapat percaya, ni bukan anak dia ni, bukan, kata dia. Tapi bila diterangkan memang ni bukti DNA dah disahkan, itulah anak dia, tak ada orang lain lagi dah. Maka bila kita nak uruskan jenazah, dia nak tengok.
nak tengok, boleh tak saya nak tengok sekejap anak saya ni. Lepas tu saya pun bagi masuk. Bila dia tengok, kemudian dia ciumnya jasad anak dia ni. Cium yang betul-betul cium, bukan cium atas kain, cium atas muka dia ni. Sampailah melekat kulit anak dia tu kat pipi mak dia. Allah Akbar, ni satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan. Walaupun dah berlaku 3-4 tahun yang sudah, inilah pengalaman yang memeritkan jiwa bila kita mengenangkannya, ya. Dan rentetan daripada itulah, sebelum tu lagi SPDM dah ditubuhkan. Rentetan daripada situlah kita menggalakkan masyarakat untuk belajar ilmu pengurusan jenazah ini sebagai persediaan sebelum berlakunya bencana alam. Masa tu kita tak pernah terbayang pun yang kita akan berhadapan dengan situasi COVID yang begitu dahsyat pada hari ini, kan. Maka alhamdulillah persediaan kita 5 tahun yang lepas tu membuahkan hasil sehingga kami bersedia berhadapan dengan kes-kes COVID yang mencabar ni. Setiap hari kami menerima lebih kurang, kalau ikutkan di pusat saja ataupun di HQ kami, kurang-kurangnya dalam 3 ataupun 4 kes sehari. Tapi kalau diikutkan pada setiap negeri, satu Malaysia ni di bawah kami dan juga gabungan kami, lebih kurang dalam 30 hingga 40 kes kematian sehari yang dikendalikan oleh pihak kami. Yang ini satu benda yang besar, ya, terutamanya kes COVID dan sebagainya. Bila uruskan jenazah COVID ni, risiko pula selain daripada jangkitan, macam tadi kata Dr. Ustaz Hafiz tadi, kan, persepsi masyarakat. Ada yang mandang enteng pada kami sehingga katakan, oh ni apa, uruskan jenazah COVID ni, dia takut-takut, kan. Ni satu benda yang cabaran lah. Selain daripada doktor, selain daripada frontliner kita yang lain, kami juga terkesan bila ada masyarakat yang pandang senteng pada kami, kan. Macam seolah-olah macam kita ni buat kejahatan, kan. Tapi kita buat benda yang keperluan. Tapi kita tak boleh nak salahkan mereka juga, kerana mereka ni telah memang kita telah tahu bahawa benda ni satu benda yang wabak, yang penyakit yang bahaya dan sebagainya, kan. Dan macam mana kata Ustaz Hafiz tadi, semua orang tahu, percaya yang COVID ni wujud, kan. Mungkin ada segelintir kecil lah yang mungkin tak percaya dan sebagainya, kan. Tapi nak katakan bahawa punca kerana benda ni orang rasa macam ngarut lah, nonsen dan sebagainya, adalah kerana ketidakstabilan daripada SOP itu sendiri. Kalau kita nak sentuh bab ni pun mungkin orang marah, kan. Tapi inilah kenyataan dia. Bila mana berlaku satu SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, ada golongan-golongan tertentu bebas pula ke sana ke sini, kan. Orang panggil golongan kayangan, relate pula, menteri langgar SOP boleh, orang-orang yang besar jawatan ni boleh langgar SOP. Makna benda ni macam tak adil pada masyarakat. Aku duduk ke rumah diam-diam, tiba-tiba mereka ni boleh buat itu ini, PRN Sabah. Ni semua punca-puncanya yang menyebabkan rakyat akhirnya awal dulu dia rasa macam percaya COVID ni. Kita semua patuh duduk dan diam kat rumah, kan. Tapi bila dah berlaku makin besar sehingga rakyat pun dah jemu, lantaklah macam kata Ustaz Hafiz tadi, kerana faktor ekonomi inilah menyebabkan mereka ni rasa macam biarlah, mati-matilah. Macam itulah maksud dia, kan. Tapi kita nak kembalikan minda ataupun persepsi masyarakat kepada minda PKP 1 dahulu. Ini bukan satu benda yang mudah, ya. Dia perlukan pengorbanan dan sebagainya. Nak suruh semua orang duduk kat rumah macam dulu mungkin agak payah. Jadi tindakan yang ada sekarang ni ialah total lockdown macam sekarang ni. Jadi inilah untuk mengekang wabak ni daripada merebak dan juga untuk mengurangkan kes kita, dan insya-Allah kami pun mengharapkanlah situasi ini tidak berpanjangan. Saya sebenarnya pun rasa macam sebab hati ni sedih sebab kita tak dapat nak uruskan jenazah ni dalam keadaan yang sempurna, ya. Saya punya matlamat sebolehnya nak menyantuni jenazah dalam keadaan yang paling terbaik, sebab jenazah ini inilah jasa bakti waris-waris dia untuk menguruskan badan dia ni di waktu dia hidup waktu dia ada kat dunia ni, sebelum ditanam selama-lamanya, kan. Tapi bila tak dapat nak kendalikan dengan baik, hanya sekadar tayamum, satu benda yang cukup sedih. Sebab namun kita tak ada pilihan, dan saya sangat berharap agar kematian begini dapat dikurangkan, ataupun kematian dengan cara begini mungkin dapat kita elakkan, kan. Namun siapa yang dapat halang ataupun dapat melawan kuasa takdir Allah. Namun kita tidak boleh putus asa untuk mengubahnya, kan. Memang takdir daripada Allah Ta'ala yang menentukan bagaimana cara kita mati, bila kita mati dan sebagainya. Namun kita inilah yang boleh berusaha untuk mengubah bagaimanakah cara kita mati itu, biarlah dalam keadaan yang baik
dan dengan cara kita mematuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan. Bersama-sama kita bendung benda ni ya. Mudah-mudahan begitulah. Dan terima kasih sebabkan katanya ni round terakhir saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Belia Pahang, ya, Fikrah Pahang, Pahang FM, kepada Ustaz Wan Hafizul sendiri yang menjemput saya, saudara Ustaz Hafiz, panel dan juga Profesor Dr. Nazahan yang bersama-sama malam ini ya. InsyaAllah. Jadi saya mengharapkanlah SPJM khususnya Negeri Pahang ini dapat terus berkembang, berbakti pada masyarakat ya. Amin, insyaAllah. Mereka-mereka yang terutamanya kurang kemampuan dan sebagainya, dan boleh ikuti Facebook kami Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia dan juga Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia Cawangan Negeri Pahang ada ya, boleh tengok insya-Allah kat situ kita kongsikan macam-macam info tentang pengurusan jenazah, baik jenazah COVID, baik jenazah janin bayi, jenazah reput dan sebagainya. Saya juga ada buat buku ni tentang pengurusan jenazah COVID-19. Ini yang tulisan saya terbaru ni. Memang insya-Allah mudah saja. Sebab apa kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat, biar bila jenazah waris dia yang bila keluarga dia meninggal, biar dialah yang kendalikan. Ini yang kita nak tinggalkan memori terakhir yang paling berkesan dalam jiwa dia. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf sebarang kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi sebab masa mencuburi kita hampir 2 jam, sejam lebih, sejam setengah. Jadi kita ada beberapa soalan, mungkin doktor kot boleh jawab, tapi kalau doktor tak boleh jawab, maknanya kita kena jawab kemudian lah mengenai vaksin ni doktor. Kalau nak suruh Ustaz Rafi, Ustaz Olo ni, tiga-tiga ni terbang. Jadi doktor, dia tanyakan soalan, betul ke ada yang cakap vaksin-vaksin tertentu seperti Sinovac, kalau diambil setengah negara tak terima? Betul? Ya, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila satu vaksin itu diluluskan oleh badan di negara kita ni, kita ada National Pharmaceutical maksudnya agensi NPRA untuk meluluskan penggunaan mana-mana vaksin, dan diakui bahagian penguasaan farmaseutika kebangsaan ini merupakan satu badan yang standardnya agak tinggi, dan banyak termasuklah rakan-rakan saya yang bekerja di NPRA ini menjadi inspektor di luar negara. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, ia bergantung kepada maksudnya Biro Kawalan Farmaseutika negara tersebut. Ada setengah standard yang merasakan setengah vaksin yang tertentu mereka tidak dapat terima. Tapi bagi kita rakyat Malaysia yang saya percaya dengan sikap profesional dan standard yang tinggi, mana-mana vaksin yang telah diluluskan oleh NPRA, kita anggap sebagai satu vaksin yang selamat digunakan. Kalau saya kata tak ada kesan sampingan dan sebagainya, tipulah. Maksudnya ada setengah penerima vaksin memang akan menerima kesan sampingan yang tertentu. Mungkin yang paling common dia rasa penat, macam nak demam. Itu bagus sebenarnya sebab menunjukkan badan kita normal dan dapat memberi reaksi kepada vaksin yang diberikan untuk menghasilkan antibodi. Dan suka saya ingatkan penerima vaksin, anda kata anda menerima vaksin hari ini, bukanlah maksud esok dah boleh beraya. Kita bukanlah kata nak beraya, maksudnya risiko jangkitan kuman itu tetap berlaku, tetap ada, tetapi lebih rendah daripada biasa, dan komplikasinya insya-Allah tak seteruk bagi bukan penerima vaksin. Harap boleh takut jawapan tu? Boleh Okey, baik doktor, terjawab soalan-soalan tu. Baik, jadi dengan sebelum berakhirnya kita kongsikan kita kesimpulannya lah, maknanya COVID ini bukan mitos. Jadi adalah realiti yang harus kita terima dan harus kita hadapi ketika ini. Dan kita hari ini kita kena semua harus menggembling tenaga untuk memastikan rakyat Malaysia ni berdaftar
untuk mengambil vaksin. Dan Majlis Bila Negeri Pahang telah pun bersedia dengan skuadnya untuk menurunkan di segenap Majlis Bila daerah untuk kita pastikan di pendalaman, di yang tak ada jaringan internet, untuk mendaftar secara online. Kita akan ambil data peribadi yang mana telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Pahang, dan kita akan besarkan, kita akan luaskan lagi pengaruh tu untuk memastikan semua rakyat Pahang khususnya mendaftar untuk mengambil mengambil vaksin, mengambil vaksin insya-Allah. Jadi sekadar di sini saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah usaha kita telah buat, kerajaan telah buat macam-macam, dan marilah kita sama-sama kita pula buat doa sendiri, baca Yasin kat rumah, dan insyaAllah mohonlah pada Allah kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nazhan, Ustaz Hafiz Molo dan Ustaz Rafi kerana sudi bersama-sama pada malam ini dalam berkongsi pengalaman dan ilmiah kepada kita insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Jadi tuan-tuan jangan live lagi, jangan tinggalkan live ni lagi. Sekurang-kurangnya kalau masih ada, sama-samalah kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Semoga Allah meringankan dan Allah mencabutkan ujian yang dilemparkan kepada kita ni insya-Allah. Jadi jom kita sama-sama mengaminkan bacaan doa Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Ya Allah, Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Ya Allah, Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya ujian yang Engkau berikan kepada kami ini sangat berat ya Allah. Ujian yang telah Engkau berikan kepada kami ini, kami tidak mampu untuk mengalasnya lagi ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul memohon kepadamu ya Allah agar Engkau ringankan ujian kami ini. Kau angkat ujian ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah. Dengarlah doa kami ini ya Allah. Angkatkanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini sudah ramai yang dicakiti ya Allah. Jangan jadikan kami, keluarga kami pula dijangkiti ya Allah. Jauhkanlahnya ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada dalam kalangan sahabat kami, keluarga kami, jiran kami, seagama kami dan seluruh rakyat di bumi ini ya Allah telah meninggal akibat COVID ya Allah. Kau tempatkanlah ia bersama orang-orang yang beriman. Kau ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamulah kami berserah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang berperang dengan coronavirus ini ya Allah. Walau di mana sahaja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhkan ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada dalam kalangan kami ini ya Allah sedang sakit, sembuhkanlah ia ya Rahman. Ada dalam kalangan kami ini sedang sepit ya Allah, lapangkanlah ia ya Rahman. Ada dalam kalangan kami ini sedang memerlukan bantuan darimu ya Allah, turunkanlah bantuan kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Kami banyak melakukan kealpaan kepadamu ya Allah. Jangan jadikan dosa kami, alpa kami ini asbab Engkau tidak makbulkan doa kami ya Allah. Hanya padamu lah kami berserah ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami bermohon dengan kalimah agungmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh